Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669118897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Kemuning mentari ku dekati. Di atas kubur ku seru berkali-kali. Bangkitlah engkau, bangkitlah engkau. Dengan kalimah ku hentakkan kaki. Ku sapu, keningku bertalu dan sebagainya. Pendengar Ria 897, awal tadi ada sedikit saja, mungkin benar ataupun tidak. Ingatlah, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan saja. Dari pengirim kita, pendengar kita yang bernama Wakman berkongsi peristiwa. Katanya Wakman dahulu beliau pernah menuntut sebuah ilmu yang salah. Dan kisi saya sertakan mentera yang saya baca ketika berdamping dengan makhluk yang dikenali sebagai hantu kubur. Pendengar Ria 897, mentera itu dibaca bukan sekali. Dan apa yang dilakukan oleh Wakman untuk menyeru bangkitnya makhluk kubur ini bukan hanya untuk satu malam. Bukan hari ini kita buat, kata Wakman, hari ini kita baca, hari ini kita buat, dia akan datang. Kadang-kala memakan masa yang lama. Wakman mengatakan dia ingat lagi beberapa hari Khamis malam Jumaat sebelum seruan beliau disambut oleh makhluk hantu kubur. Pendengar Ria 897, Wakman mengatakan salah satu hari Khamis bila dia datang dia baca, tak rasa apa-apa pun. Tidak ada apa-apa petanda, petunjuk yang makhluk itu ada menghampiri beliau. Hari Khamis yang kedua, ketiga, keempat, malah lebih kurang mungkin 2 bulan lebih, dia ulang alik ke kubur, rasa-rasanya nak dekat putus asa. Pendengar Misteri Jam 12, apa yang bakal saya ceritakan ini jangan mudah kita percaya dan kita terikut-ikut dan jangan terlampau taksub. Ingat, ini semua hanya satu hiburan. Casey, dalam pada saya dah putus harapan, putus asa untuk menuntut sebuah ilmu, berdamping dengan makhluk yang dikenali sebagai hantu kubur. Saya rasa dah masuk 2 bulan lebih. Akhirnya saya pergi. Kubur pun bukan sebarang kubur, Casey. Tak boleh sebarang kubur. Saya tak nak sebutkan nama kubur sebab kubur ni amat terkenal. Takut nanti ada pihak-pihak yang tersinggung. Jadi saya tak akan namakan, sebutkan kubur yang dimaksudkan ini. Dan Cik ataupun Wakman mengatakan, bila saat dia dah mula putus asa
barulah dia dapat rasakan sesuatu yang datang menyambut pemujaan beliau. Saya ditugaskan ataupun saya dimestikan duduk di atas kubur bila melakukan membaca mantra yang tadi Kisi ketengahkan. Pendengar Ria 897, Wakman mengatakan, waktu itu malam yang disebutkan memang sunyi. Saya tiba-tiba dapat rasakan kelainan malam itu pada malam-malam yang lain. Tetapi harapan saya masih tetap sama. Saya datang, ni mestilah tak ada apa-apa akan berlaku. Tak apa. Hampir-hampir putus harapan. Saya duduk atas kubur. Saya mula baca. Bukan baca sekali terus jadi. Bukan. Kisi, hampir 2 jam saya duduk bertapa di atas kubur. Ulang-ulang mantra yang saya kirimkan pada Kisi. Barulah saya rasakan sesuatu. Sedang saya duduk bersila di atas kubur, saya rasa di belakang saya macam ada orang garuk. Kisi, tangan yang tajam sedang garu belakang saya. Saya terdiam seketika. Saya teruskan membaca mantra. Pendengar Ria 897, barulah dia jelma. Saya tak tahu bagaimana bentuk rupanya sebab saya dinasihatkan jangan bertentangan mata, jangan cuba pandang kepada makhluk yang mendampingi kita. Kita berbual, kita bercakap, kita berunding. Apa yang kita hajatkan, kita beritahu. Apa yang dia inginkan, kita katakan. Teman-teman Ria 897, seorang wanita berdiri di hadapan saya. Saya tak nampak lihat wajahnya, saya hanya tengok kita harus menunduk ke atas lantai. Dan saya mula berurusan dengan dia. Waktu itu usia saya baru 23 tahun. Sekarang saya dah masuk 68. Pendengar misteri jam 12. Saya terima pada akibahnya. Apabila cucu saya rasa ini mungkin balasannya. Ketiga-tiga cucu saya yang dilahirkan, semuanya tidak sempurna. Saya ada 3 orang anak. Ketiga-tiga anak berumah tangga. Ketiga-tiga anak mereka, anak yang pertama, semua tidak sempurna. Saya tak nak sebutkan yang jelas, sebab sedih bila mengenang keadaan nasib cucu saya. Itulah perjanjian. Katanya, bila saya dapat ilmu ini, dia akan membuat setiap cucu yang pertama dalam keadaan dilahirkan tidak sempurna. Saya tidak berfikir panjang tentang masa depan. Saya fikir pada masa itu saja, Kisi. Saya bersetuju dengan segala permintaannya. Akhirnya bila dah masuk usia senja, saya benar-benar taubat. Tapi sampai sekarang, Kisi, isteri, anak-anak semua tak tahu. Semua tak tahu. Saya kirimkan kiriman email pada Kisi pun menggunakan nama samaran. Terima kasih, Kisi. Dan selamat tengah malam kepada pendengar misteri jam 12. Dari Wakman, bukan nama sebenar. Pendengar Ria 897, telah kisah dari Wakman, bukan nama sebenar, yang telah pun dikirimkan kepada saya. Bermain dengan api. Cuba anda bayangkan, beliau sanggup buat perjanjian di mana kesemua cucu yang pertama akan dilahirkan dengan tidak sempurna. Bagaimana agaknya? Saya akan teruskan dengan lebih banyak kisah dari anda. Pendengar misteri jam 12, anda juga boleh hubungi saya di 669118897. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama saya setiap malam. Hari ini dah pun kita melangkahkan kaki pada hari Selasa, 4 hari bulan ataupun 3 hari bulan April 2012. Baik, kisah selanjutnya akan saya ceritakan kalau tadi dari Wakman yang ini berkongsi pengalaman peristiwa. Dan terima kasih bagi anda yang sedang memantau Facebook Ria 897.
dan juga Facebook DJ KC. Saya akan juga semaklah kiriman-kiriman mungkin pendapat pandangan anda dan kita akan teruskan. Kisah selanjutnya yang ingin saya sentuh di sini, teman-teman Ria 897, adalah kisah kiriman email yang saya ingin sempurnakan. Datangnya daripada seorang hamba Allah yang hanya ingin dikenali sebagai hamba Allah saja. Baik, beliau tak suruh saya sebutkan namanya. Yang tertera di alamat email katanya KC boleh sebut dari hamba Allah. Jadi saya gunakan nama samaran lebih sedap lah sebab sebut nama hamba Allah ni banyak sangat nanti orang gunakan nama yang sama. Jadi saya gunakan nama mungkin Wati lah. Wati bukan nama sebenar, nama yang saya berikan kepada pengirim email ini. Dan Wati ingin ceritakan tentang sesuatu yang cukup menakutkan berlaku dalam hidupnya. Kata Wati, apa khabar KC dan juga selamat tengah malam. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman yang berlaku pada saya. Perkara ini berlaku apabila saya dengan suami pergi memancing di salah sebuah kawasan di Sembawang. Saya dengan suami memang jarang memancing. Kami ada joran, ada perkakas-perkakas memancing, ada kami beli. Tapi bila masa lapang ataupun bila benar-benar kami dah nak sangat pergi memancing, barulah suami atau saya akan ajaklah. Jadi kita akan berdua keluar rumah pergi memancing dan kami pun tidak begitu katanya sinilah tidak begitu expert lah ataupun mahir lah untuk memancing. Dan tempat-tempat pun kami tak banyak yang tahu. Jadi ada sekali ni saya pernah selepas lebih kurang 2 bulan KC tak keluar memancing, saya tanya pada suami, bang, minggu akan datang ni nak pergi pancing tak? Suami pun setujulah. Dah lama kita tak pergi pancing, kata Wati lah kepada suaminya, dan suami pun setuju. Jadi Wati pun bertanya, kat mana boleh pergi bang? Kita pergi tempat lain lah bang. Asyik pergi tempat sama aja. Tempat sama yang dimaksudkan oleh Wati adalah di kawasan pantai East Coast dekat satu jeti panjang. Jadi kalau nak memancing dengan suami, saya dengan suami selalu pergi sana. Jadi kali ini saya kata pada suami cari tempat lain lah. Jadi suami pun kata okey lah, nanti abang tanya rakan teman abang ni di tempat tugas, mungkin mereka tahu. Jadi apa yang berlaku pendengar Ria 897, Wati pun tunggulah suaminya pulang dan suami pun sarankan. Temannya kata di salah sebuah kawasan dekat Sembawang ada tempat yang bagus, yang baik boleh memancing. Sana pun lain dari yang lain. Jadi saya tanya suami, bang tahu pergi tak? Abang tak tahu sangat, tapi dia kata tempat memancing ni dekat dengan masjid. Nama masjid dia ... Jadi pendengar Ria 897, dengan berlandaskan nama masjid, saya pun tolong suami lah. Suami pergi kerja, saya duduk rumah Google. Saya cari dan dapat peta map untuk kawasan itu. Saya serahkan pada suami, bang ni tempat dia bang. Jadi bila tiba hari Sabtu, saya dengan suami keluar. Kami keluar rumah sekitar pukul 4 lebih petang. Jadi pandu, kemudian dalam perjalanan saya kata pada suami yang saya nak makan, lapar. Kami pun pergi makan. Lepas pergi makan, sempat kami singgah kedai untuk beli perkakas sedikit tambahan. Kemudian katanya di sini dipendekkan cerita dah masuk pukul 6 lebih petang, nak dekat pukul 7 malam. Suami pun kata, jomlah kita dah lambat ni, nanti dah gelap. Jadi masuk ke dalam kenderaan, tinggalkan pusat membeli belah dan pergi. Pusing-pusing tengok peta ni KC. Saya dengan suami tengok map ataupun peta yang ada, tapi tak jumpa-jumpa KC. Tak nampak pun di manakah kawasan yang disebutkan oleh rakan suami. Entah macam mana pada malam tersebut kami termasuk sebuah lorong. Saya tak nak sebutkan, tempatnya kiri kanan hutan. Tiba-tiba ternampak seorang makcik tua sedang berjalan angkat bakul. Tak tahulah makcik ni berasal dari mana, datang dari mana. Saya dengan tidak fikir panjang, bang berhenti kejap bang. Depan sini, depan. Suami berhentikan kenderaan, saya turunkan tikap. Saya tanya, makcik, tumpang tanya boleh cik? Nak pergi tempat masjid ni kat mana Boleh tunjukkan tak? Jadi suami saya toleh. Awak berbual dengan siapa? Saya tengok suami. Hafsal bang,
Saya tak nampak orang. Pendengar Ria 897. Wati kata saya toleh balik sebelah kiri. Makcik yang tadi di tepi saya nampak kisi hilang. Astaghfirullahalazim. Abang, saya rasa kita baliklah bang Abang berasa macam tu lah Wati. Kisi, suami cuba buat 3-point turn. Entah macam mana, tempat tu macam sempit, banyak sangat lopak. Pandu depan nak cari tempat yang sesuai, tiba-tiba nampak masjid. Macam benda tu tahu yang kami nak balik, seolah-olah dia arahkan kami. Yang hairan bila suami 3-point turn tak boleh, sempit sangat. Sampai depan masjid, nampak beberapa orang dalam masjid sedang nak solat maghrib. Suami pun masuk. Suami kata, awak tunggulah dalam kereta, saya nak pergi solat maghrib. Saya memang tak boleh solat kisi pada waktu itu. Maklumlah, bulan tertentu sakit wanita. Suami masuk mendirikan solat maghrib. Saya duduk dalam kereta. Enjin tak dimatikan, saya buka radio. Kereta diletakkan memandang pintu depan masuk kawasan pekarangan masjid. Makcik yang tadi saya nampak kisi sedang berdiri betul-betul luar masjid, tapi jauh di salah sebuah semak samun, seolah-olah sedang memerhatikan saya. Suami keluar, bang kita balik sekarang bang, saya tak nak duduk sini bang, tolong bang. Kisi dalam perjalanan dengar kisi bunyi bayi menangis bila nak keluar. Yang menghairankan sangat-sangat, awal tadi bila suami nak balik, nak tinggalkan kawasan tu kisi, jalannya sempit, tak boleh 3-point turn. Tapi bila balik, kami tengok, bang jalan dia macam luas. Kata Wati kepada suami. Itulah satu-satu kalinya saya dengan suami menjejakkan kaki di salah sebuah tempat memancing di kawasan Sembawang. Mungkin kisi pernah pergi. Tempatnya kisi sunyi dan sepi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Bagi teman mendengar Ria 897, berikut ini adalah mungkin komen anda yang anda kirimkan pada saya dengan kodnya Club KLUB. Club jarak nama anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, setiap kisah tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan juga kita anggaplah rancangan ini sebagai macam menonton filem-filem seram macam tu saja ya. Okey, di sini kiriman daripada siapa ni? Dari Zul. Zul kata, Assalamualaikum Abang Kisi. Waalaikumsalam. Saya sedang mendengar Misteri Jam 12 dengan nenek saya. Nenek saya cakap dekat kawasan yang Kisi sebutkan tadi itu berdekatan dengan jalan dekat dipanggil apa ni? Oh, Jalan Wak Hasan. Dulu memang di sana terkenal. Kalau Kisi nak pergi ke belakang masjid tu, memang tempat banyak orang buang saka, buang barang. Sebab juga Kisi pernah ceritakan beberapa pendengar pernah terjumpa sesuatu dan pernah nasihatkan pada pendengar yang lain supaya berhati-hati bila berada di sana. Jadi nenek saya kata di kawasan tu memang menyeramkan. Antaranya dikatakan di sinilah oleh pendengar kita, Zul, nenek Zul lah. Dia tak beritahu siapa nama neneknya. Katakan dahulu nenek saya pernah duduk di kampung itu, dekat dengan apa ni? Katanya dekat dengan sebuah jalan lah yang sekarang ini dah pun dipenuhi dengan rumah-rumah banglo. Nenek saya kata kalau tak silap nama jalannya Andrews Avenue. Jadi katanya dulu bila dia menetap di sana, ada seorang makcik ni memang cukup terkenal. Dia adalah tukang sihir yang telah pun memberikan khidmat kepada ramai orang yang datanglah untuk mendapatkan khidmatnya. Jadi kata nenek saya, bila tukang sihir tu meninggal dunia, tidak ada orang tahu. Tidak seorang pun tahu. Tahu-tahu rumah dia kosong, entah dia pergi mana. Sampai sekarang makcik tu tidak ditemui. Nama makcik yang disebutkan adalah Salminah binti. Dengan binti saya tak mula kau ni dahsyat dengan binti sekali. Okey, namanya Salminah. Dan sebenarnya Kisi, katanya Zul, bila makcik itu meninggal tak ada orang pun yang tahu. Tahu-tahu rumahnya kosong dan sampai ke saat ini
tidak ada seorang pun yang tahu ke manakah pergi mayat, jasad, roh, arwah dan si arwah ataupun sebagainya. Tahu-tahu datang rumahnya kosong dan nama sebenarnya adalah Salmina binti ... yang tinggal dekat kawasan Jadi mungkin agaknya itu jelmaan dia. Kata nenek saya, semenjak dia hilang, ramai orang yang lalu dekat kawasan tu, khususnya wanita-wanita yang badan tak bersih akan terlihat. Seorang makcik akan berjalan, tapi lazimnya yang akan nampak hanya mereka yang badan tak suci. Yang lelaki susah nak melihatnya, melainkan diizinkan Allah. Tapi yang wanita yang tak bersih, mungkin kalau jalan, kalau nasib baik, mesti boleh ternampak dia berjalan seorang diri. Kalau orang tu tegur, dia akan ikut balik. Kata nenek saya, mungkin benda tu tak ikut balik sebab suami Kak Wati tadi solat maghrib. Jadi sebab itulah dia hanya memisungkan jalan saja. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Baik awak pun orang dah meninggal, awak janganlah sebut nama panjang nama penuh. Dengan binti-binti sekali tak mula gitu Mungkin orang tu dah kembali ke rahmatullah, kita pun tak tahulah. Yang penting sekali jangan kita mudah percaya dan terbawa-bawa dengan apa yang diketengahkan Kalau boleh jangan kirimkan nama yang dah mati pun. Sebab apa, kita tak baik nak kaitkan orang yang dah pergi tu. Okeylah, ada yang kata di sini kisah malam ni wah seram Baik, macam-macam kisah lah yang diketengahkan dalam rancangan MG12. Dan ingatlah, sesiapa saja yang lalu dekat kawasan tu berhati-hatilah. Dan mungkin masjid ada di dalam kawasan tu ada sebab tak tahulah mungkin macam tadilah abang tu takut nak pergi pancing, pusing, jalan akhirnya jumpa juga masjid. Okey, 669-11897. Saya akan jawab panggilan anda selepas kisah berikut ini dalam MG12. Pendengar Ya 897, berikut ini ada dialog ringkas yang ingin saya bacakan. Dan ini berlaku semasa seorang kakak ni, katanya dulu kakak baru berusia 9 tahun. 9 tahun dengan adik kakak yang berusia 7 tahun duduk dalam rumah seorang diri apabila bapa kakak keluar bertugas. Kenapa agaknya tak ada orang jaga kami, Casey? Kami hidup susah. Kami tinggal di salah sebuah estate perumahan di kawasan dekat dengan Holland Village. Disebutkan oleh kakak ni, rumah kakak di Holland adalah sebuah rumah sewa, rumah yang tidak berbilik. Setiap kali bila bapa kakak, waktu itulah kakak berusia 9 tahun, keluar bertugas, dia akan pulang 6 pagi bila kami bangun nak siap-siap pergi sekolah. Dia akan balik beli sarapan, kakak dengan adik akan mandi, kita makan, kita keluar, ayah kita akan tidur, bapa kita akan tidur. Jadi itulah berlaku setiap malam. Ibu kami meninggal dunia. Kakak sebenarnya waktu kecil tak tahu apa sebabnya, sampailah kakak dah remaja. Baru kakak tahu ibu kakak meninggal dunia, katanya dibuat orang. Sejauh mana kisah yang diceritakan kepada kakak tidak percaya, Casey. Pendengar Misteri Jam 12. Setelah ibu meninggal dunia, akhirnya tidak ada orang yang boleh menjaga, katanya kakak dan dengan adik. Bapa terus menasihatkan kakak, katanya tanggungjawab sekarang pada kakak. Kena bantu dia sementara dia keluar cari rezeki. Kakak ingat lagi, tahun tu sekitar tahun 1980-an, lewat 80-an. Jadi, pendengar Misteri Jam 12, bila bapa kakak keluar bertugas, kakak duduk dalam rumah dengan adik. Yang hairan, adik tak pernah kena ganggu, kakak seorang. Casey, kakak tengah baring. Rumah tu tak ada bilik, jadi ada satu ruang ni ada katil. Baring atas katil, sebelah kakak adik, sebelah satu lagi ni tingkap. Sedang baring, Casey nampak ada macam perempuan terapung-apung. Casey, kakak tak bidik. Waktu tu 9 tahun. Jadi tak tahu pun itu adalah makhluk gangguan yang datang belakang tingkap rumah. Iza, kasih mak basuh. Iza.
kasih mak masuk. Casey, kakak nampak Casey. Dekat tingkap bilik terapung-apung. Rambut panjang, rambutnya tebal dan panjang. Iza, kasih mak masuk. Iza, kasih mak masuk. Pendengar Ria 897, baru kakak perasan. Wajahnya menakutkan. Kakak pusing. Adik bangun, dik. Adik. Adik kakak Casey, bangun. Adik pusing tengok kakak, dik. Adik kakak pusing, kakak peluk dia. Sedang tidur dengar lagi bunyi kedep. Bunyi orang ketuk tingkap. Kakak tak tahu bagaimana nak beritahu bapak kakak waktu itulah. Jadi bayangkan, kadang-kadang tengah-tengah malam kakak bangun nak pergi ke tandas, takut. Sebab dia akan berada di tingkap dapur. Rumah kakak tingkat 7. Belakang blok rumah kakak merupakan kondominium. Casey, itulah peristiwa. Sampai ke saat ini sebenarnya tak tahu apakah benda yang datang mengganggu kakak. Tapi yang kakak tahu dengar cerita bila usia remaja baru kakak faham. Ibu kakak meninggal dunia kerana dibuat orang, Casey. Itu dia kisah daripada Kak Iza. Bayangkanlah, dulu masih kecil-kecil, muda-muda, bapaknya ialah cari rezeki, anak-anak tinggal rumah sorang-sorang. Saya pasti ada di antara anda yang juga mengharungi hidup yang sedemikian rupa. Dan bila ada dewasa, jangan lupalah jasa kedua orang tua kita. Kalau mereka masih ada lah, masih hidup, harus kita sentiasa ingat pengorbanan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Bersama dengan saya pada tengah malam ini, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Hello, saya Sarifah sini. Sarifah buat panggilan dari mana ni? Okey, daripada Jurong. Jurong bukan Holland Oh, bukan. Dan kisah Sarifah tentang apa ni? Okey, saya ada pengalaman dalam tahun lepas. Silakan. Okey, pengalaman saya ni mengenai seorang nenek lah, jiran tetangga ibu saya lah. Okey, masa tahun lepas tu saya satu keluarga, saya memang dah lama, ibu saya memang dari Indonesia. Habis saya dah lama memang tak pergi sana. Habis satu hari tu saya satu keluarga pergi ke sana lah, pergi ke tempat ibu saya lah. Habis masa saya pergi ke sana tu, saya mengunjungi semualah keluarga saya. Kemudian terputus pula. Alamak. Baru dah seronok dengar cerita Kak Sarifah kita tiba-tiba terputus. Mungkin Kak Sarifah tadi bila bergerakkan telefon tu akan tertekan. Boleh Kak Sarifah hubungi saya lah, cuba sekali lagi. Dan yang lain boleh cuba tembusi 669-11897. Ingat, kalau ingin bercerita, matikan suara radio di belakang. Kalau ingin bercerita juga, mungkin suaranya biar lantang dan jelas. Okey, hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Siapa bercakap tu? Saya Muhammad. Cik Muhammad ada pengalaman misteri tentang apa? Silakan. Okey, saya sebenarnya ni, kalau kita nak tahu, saya ni penjaga masjid Sembawang. Penjaga masjid Sembawang. Wah, dah berapa tahun anda menjaga masjid Sembawang tu? Baru juga Casey, saya dengan satu kira dah waktu tu dah lama jugalah. Anda sebagai noja ke? Tak, langkah saya penjaga yang sebagai noja lah. Saya temankan seorang cacik ni lah. Jadi ingin ada apa-apa kisah yang anda ingin ceritakan? Silakan. Memang kata tu memang khusus ni memang kalau cakap tu memang betul lah. Apa yang saya nampak macam tingkah gula-gula memang ada lah. Tapi alhamdulillah kita dah dah kenal kan benda-benda gini semua kan. Tapi kebanyakan ada orang pancing tu kadang-kadang kalau juga lari ke masjid lah. Kalau dah tingkap menilai semua ni. Kalau Casey nak beli semua dah personal dengan Casey. Okey, sekejap sebentar ya. Okey.
Okey, pendengar Ria 897 tadi abang tu tadi dia tanya pada saya lah kalau mungkin saya nak tengok tempat yang disebutkan tu, dia boleh tunjukkan macam buat tour lah di mana mungkin kawasan-kawasan pernah orang-orang yang berada di kawasan itu memancing kemudian lari masuk masjid minta tolong kata ada sesuatu berlaku, tapi apa jua, ingatlah rancangan ini hanya satu hiburan. Saya tengoklah macam mana. Yang sini daripada pendengar kita yang kirimkan SMS kepada saya, KC, saya rasa saya memang pernah dengar cerita tu yang diceritakan oleh sahabat saya, merupakan seorang pegawai polis yang meronda kawasan itulah, dan dikatakan di situ pernah beberapa kali lah, dia tak pernah nampak tapi pernah diceritakan oleh mereka yang menggunakan jalan itu. Andrews Avenue, kata beliau, di sana tu mengikut apa yang dia dengar. Ini dia tak nampak, dia dengar kisi. Memang ada penampakan seorang makcik akan jalan di tepi jalan. Jangan kita sesekali berhenti dan tanya nak tumpang dan sebagainya, sebab itu mengundang dia untuk pulang, ikut kita pulang ke rumah. Sebab pernah beberapa kali kes di mana budak ni memandu dan ternampak makcik ni jalan seorang diri. Perlahan-lahan dia berhentikan kereta, kemudian dia jemput makcik nak ke mana saya hantar. Apa yang diceritakan oleh rakan saya, bila mereka memandu sampai dalam, mereka pusing tanya makcik nak berhenti di mana. Makcik itu tidak ada di belakang. Kisah mereka menjadi takut, dan yang jadi mangsa siapa? Pastinya wanita yang dalam kenderaan. Memang benar, niat mereka pergi memancing. Sampai dekat kawasan memancing, dirikan kemah semua, lelaki okey. Yang perempuan jadi tak kena, kata beliau. Yang mula duduk diam diri, tak layan orang. Bila diajak bercakap, dia diam, tak layan. Akhirnya si lelaki ni lari ke masjid, minta bantuan sesiapa yang ada di sana untuk bantu. Dan memang sah, budak perempuan tu dah kena rasukan, sampukan dengan makhluk jin yang lalu dekat kawasan yang disebutkan. Sejauh mana kebenarannya kisi, seperti kisi katakan, ini cerita hanya disampaikan dan didengari saja, tidak dialami. Harap maklum. Terima kasih dan selamat tengah malam, KC. Komen-komen di Facebook Ria 897. Danny Bryce kata, macam faham KC, aku sedang rata ikan goreng dengan cincaluk. Ya, betul ni. Malam-malam makan cincaluk. Arjuna Kencana. Apa lagi camak calo tu, joget lah, kepala goyang, lidah terkeluar. Ni apa cerita pula ni sampai lidah terkeluar? Ada kata suka nari Nurul kata, wah hari ni favorite song semua diputarkan. Okey, Ultraman 7 first time dengan mati-mati ingatkan lagu tadi, lagu Hindustan. Oh, lagu dia memang Hindustan tapi yang nyanyikan ikon dia macam gitulah. Terima kasih bagi anda, dan biasalah teman kita Aiskrim 20 Sen akan menjadi kita punya VJ, sentiasa akan post video-video yang berkaitan dengan lagu-lagu diputarkan. Tapi ada juga lagu-lagu yang diputarkan dia bertanya orang, lagu apa ni? Awak VJ, awak tanya orang pula Okey, itu dia Aiskrim 20 Sen. Yang ini Muhammad Idris kata, mata aku ngantuk, tengok timeline terus, kero tak boleh tidur. Ramai yang kasih komen tentang timeline. Ini bukan kami yang nak tukar, tapi seperti anda tahulah, bermula 31 Mac yang lalu ataupun 1 April lah, secara paksa nak atau tak nak, kesemua page akan ditukar menjadi timeline. Jadi haruslah anda biasakan dengan timeline ni, dan juga ialah tengok dapat lihat lebih jelas lagi lah entry yang dimasukkan oleh rakan-rakan DJ Ria 897 FM. Anda sedang bersama saya KC dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Terima kasih juga anda yang memantau Facebook saya DJ KC, yang juga sekarang ini terima kasih dah pun lebih kurang 22,000 likes lah, walaupun lebih kurang 5 bulan lebih lah saya tubuhkan Facebook ini. Terima kasih. Dan antaranya yang juga memantau Facebook saya, Cruiser Fizal, juga ada Aci Yamashita, nama Aci Muhammad Hafiz, Angel Lis, juga Muhammad Nur Arsyad dan sebagainya, YB Datuk Sin YB sih
Ya, dia tanya apa hal ni stop-stop? Apa yang stop-stop Wahai YB Datuk Sin. Anda kata apa yang terhenti-henti? Saya kat sini dengar okey, muzik jalan terus Mungkin radio anda agaknya yang terhenti-henti Muhammad Hafiz kata kakak tu mungkin prepaid dia low lah. Saya rasa mungkin macam tu lah. Baik, saya akan teruskan dengan kisah dan saya akan juga buka lebih banyak panggilan selepas ini. Anda boleh hubungi saya di talian 669-11897. Ada beberapa kisah ingin saya sentuh dan terima kasihlah pada Makji, Pakji, atuk, nenek, makcik, pakcik yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Sebab saya bila buat majlis-majlis persandingan, ramai atuk, nenek, makcik-makcik datang jumpa saya dan mereka kongsi dengan saya kisah-kisah misteri mereka dan terima kasihlah saya ucapkan. Ada juga yang pernah jumpa saya. Macam mana saya nak cakap Nantilah saya fikirkan cara nak sampaikan lebih sedap lagi telinga mendengar. Akan saya beritahu anda. Kejap lagi akan saya kongsi bersama kisah berikut ini tentang penampakan makhluk yang dikenali sebagai Pontianak dalam rumah. Dari siapakah kisahnya akan saya terus bersama anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan dengan kisah misteri anda di Ria 897. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Okey, nama saya Gigi. Ini Gigi Ya, saya. Silakan. Okay. Ada pengalaman kisah tentang apa ni? Okey, dulu masa saya memancing kat Melaka. Oh, jauh Melaka memang tu tempat kampung saya. Jadi anda ni panggilan dari mana ni? Saya daripada Bedok. Dari kawasan Bedok. Dan anda memancing di Melaka, berapa ramai pergi sana tu? Saya dengan bapak saya. Oh, 2 orang je lah. Dah meninggal lah. Ni perkara ni berlaku lebih kurang 8 tahun. Jadi kisah ini tentang anda ada kampung di Melaka. Jadi anda pergi memancing dekat kawasan tu dengan arwah bapa anda lah. Betul. Kisahnya silakan teruskan. Okey. Pada satu malam tu saya memancing. Bukan memancing biasa. Pasal ni tentang macam pertandingan lah, pertandingan memancing. Tapi masa saya tengah buat umpan tu, heran kisi nampak macam ada bayang-bayang tau. Masa tu macam berjalan kiri kanan. Tapi yang herannya dia macam nampak, dia tak nampak macam jejakan kaki dia. Dia tak macam melangkah dan macam benda macam terbang lah. Tapi tak pandang sangat macam orang biasa jalan. Tapi dia macam bayang-bayang, macam nampak macam baju je. Masa tu memancing. Lepas tu saya tanya awak bapak saya. Saya tanya bapak saya. Bapak saya cakap, kau nampak apa? Yang asyik pandang-pandang kat depan tu kenapa? Saya cakap, dengannya nampak macam ada bayang-bayang. Dia kata jangan pandang lagi pasal tempat tu memang keras. Jadi bila macam tahu macam benda tak sedap, dia panggil tauke lah. Tauke kedai mancing tu. Habis tauke kedai mancing kata dekat sana ada busut. Busut tu mungkin tempat tinggal dia. Lepas tu saya pun macam dah takut, dah cabut lah. Lepas tu hari 3-4 hari kemudian saya pergi balik tempat mancing tu. Masa tu hari macam tengah hari lah. Saya pergi tengok busuk tu. Aneh sikit lah busuk tu. Pasal busuk tu biasa kan warna macam warna tanah kan. Tapi busuk tu yang herannya ada tiga warna. Tiga warna? Ada 3 warna. Warna kuning, warna coklat dengan warna tanah yang biasa. Okey. Lepas tu busuk tu setinggi macam 1 meter lebih lah. Lepas tu macam ada orang macam orang Cina bina macam tempat teduh untuk busuk tu. Jadi kira-kira busuk tu dijadikan macam satu tempat berhala macam tu lah. Dijaga dengan baik gitu. Tapi yang heran semasa saya nampak macam benda bayang-bayang tu, dia macam bermain-main tau. Macam saya pandang kan masa memancing pertandingan kan serius kan. Bukan macam biasa. Lepas tu bila macam dah pasang umpan tu, baling dalam kolam tu, benda tu macam ke kiri ke kanan. Lepas tu saya tengok, kenapa macam ni? Lepas tu saya pun macam dah tak sedap lah tu, tanya bapak saya tengok, apa benda?
Tu yang buat saya sampai sekarang boleh ingat lah. Takkan lupa lah. Pasal benda ni memang benar-benar berlaku lah. Pasal biasanya kita cakap ini semua macam hiburan kan. Tapi kadang-kadang pun ada benarnya jugalah. Jadi terima kasih Terima kasih. Kembali. Baik pendengar Misteri Jam 12. Sebentar nanti akan saya sentuh sebuah kisah. Dan kisah yang ingin saya ketengahkan adalah kiriman SMS yang saya terima, yang dikirimkan kepada saya. Juga ada rakan-rakan yang bernama Alfonso. Katanya, "Hello Gisi, saya pendengar Ria 897 dan saya memang tidak fasih berbahasa Melayu, tetapi faham sedikit-sedikit bahasa Melayu." Ini dia kirim dalam bahasa Inggeris lah, saya terjemahkan. Dan kisah-kisah malam ini semuanya seram-seram belaka. Anyway, Kisi, selamat menjalankan tugas. MJ12 yang terbaik. Good night untuk semua daripada Alfonso yang kirimkan. Okey, saya akan terus dengan kisah di hujung talian. Dan saya janji selepas ini saya akan terus beritahu anda kisah. Cuba anda bayangkan dalam rumah ada Pontianak. Dan yang hairan, orang yang tinggal dalam rumah tu tak tahu pun yang tu Pontianak. Kenapa agaknya? Akan saya beritahu anda bila baca kisah ni, dan saya cuba bayangkan situasi pendengar ni memanglah menyeramkan. Tapi bila kita dengar malam-malam macam ni mungkin ramai-ramai tak begitu menyeramkan. Walaupun MJ12 tetap hanya satu hiburan. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap? Firdaus. Firdaus buat panggilan dari mana? Dari Toa Payoh. Dan ada pengalaman apa Firdaus? Silakan. Okay, dari Toa Payoh. Firdaus jangan dengar radio Firdaus. Dia lambat sikit keluar. Okey, silakan pengalaman. Okay, pengalaman saya tahun 2008 lah. Okay, kawan saya the time mak bapak dia tak ada lah. Dia dah ajak lipat rumah dia tau. Rumahnya di mana? Kawasan Toa Payoh juga? Dekat Ulen. Okey, Okay, habis saya dengan lagi 4 orang tidur kat rumah kawan. Habis that time kita all the way kita cerita hantu tau. Hantu. Habis sekali that time kita saya dah lapar habis sekali rumah kawan saya tak ada makan kan. Habis saya pun cakap dengan kawan, okay, saya nak tolong bawa nak pergi makan, pergi 7-Eleven tau. Daripada rumah kawan nak pergi 7-Eleven jauh. Habis kawan saya cakap, kau biar betul nak keluar seorang-seorang. Cakap kita semua tak nak teman tau. Cakap tak apa, aku pergi seorang lah, saya cakap dengan orang. Pergi, habis saya pergi kawan daripada rumah tingkat 13 tau. Habis daripada lift kan, daripada cermin lift tu ada tengah-tengah lift tu ada cermin lah, kita boleh nampak luar. Okey, Habis saya turun, saya kat tingkat 6 tu. Tingkat 6 nak turun, sekali ada kepala orang tau. Ada orang tengah tengok saya. Habis dia ketuk tuli, dia cakap tunggu. Macam kuat lah suara dia. Tapi boleh dengar, saya dalam lift boleh dengar suara dia. Jadi saya buat bodoh lah. Tapi saya macam rasa sebab salah. Pasal tak dapat stop kan. Saya tak apa, turun pergi kedai, jalan pergi kedai, pergi 7-Eleven. Saya kat 7-Eleven jumpa kawan. Berbual dengan orang semua. Lama juga saya kat luar. 7-Eleven beli barang semua. Lepas tu saya patah balik. Patah balik nenek tengah tunggu lift. Dia dah sampai, saya masuk lift. Sikit kat tingkat 6 juga orang tu masih ada. Dia tengok saya, habis dia ketuk lagi tu lift. Cakap buka. Suara dia kuat lah. Saya dah ni saya dah takut. Saya balik. Dah sampai tingkat 13, lift pun dah buka. Saya lancar lari. Sikit saya pergi kawan pula dah lock pintu. Saya ketuk, diorang tak buka. Saya tupas, saya dah seram, ada rasa lain lah. Jadi kawan saya buka pintu, saya cakap, kau Sal, malam-malam bising-bising, nanti jiran semua komplain. Cakap ni tak setara kau ni lah. Macam buka pintu, kasi aku masuk lah. Masuk, yang cakap asal. Saya tak ada, aku turun lift, nampak dia ni. Habis aku pergi 7-Eleven jumpa kawan, dah berapa minit. Dah lama juga, habis balik dia masih kat situ juga. Cerita dengan kawan. Cerita. Sekali kita semua datang dekat master bedroom tau Casey. Tingkat 13. Habis tingkat 13 paling atas dah rooftop lah. Habis sekali tengah bawa sekali kat tingkap lagi Casey. Bukan saya nampak lah, kawan saya semua nampak ada kaki dua terjungkai Casey dekat atas.
Jadi kemudian anda apa reaksinya? Lari ke? Pingsan ke? Saya semua pekik, terus kita keluar dari bilik tu. Keluar dari bilik tu, pergi hall, kita buka TV, buka radio, kita kasih rumah bising lah. Itu dia pengalaman. Terima kasih ya. Okey, terima kasih Yusri. Kembali, pendengar Ria 897. Saya akan ketengahkan sebuah kisah. Dalam sebuah rumah di Singapura. Sebuah kisah dalam sebuah rumah di Singapura, dan ini merupakan kiriman SMS yang ingin saya sentuh. Ada sebuah keluarga telah pun menyewa sebuah rumah. Tapi rumah yang disewa ni satu bilik dikunci. Dikatakan ini adalah peraturan daripada pihak atasan HDB menyuruh tuan rumah mengunci sebuah bilik dan yang lain boleh disewakan. Jadi kisah yang ingin saya ceritakan, kita akan kembali selepas pesanan berikut ini. Okey, terima kasih bagi anda yang memantau siaran Misteri Jam 12 di Facebook Ria, di Facebook saya yang kirimkan SMS, dan juga ada di sini kisah-kisah malam ni seram-seram belaka, walaupun kita tak semestinya percaya tapi tetap seram. Yang ini kata siapa ni? MK kata, Kisi, saya dilahirkan di Andrew Avenue. Selama saya tinggal di kampung sana, tak pernah pula saya dengar cerita tentang banglo yang diceritakan tadi. Di mana terletaknya banglo itu, janganlah mengena-genakan cerita, tak baik. Sebab itulah saya kata jangan percaya. Awak pergi percaya pasal. Kita jangan percaya. Setiap kisah yang kita dengar, anggaplah macam kita menonton filem seram. Macam tu. Jangan mudah kita terbawa-bawa, terikut-ikut. Ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Itu saja. Yang ini kiriman daripada Atika, katanya, Kisi, saya dengan bapa saya pernah dengan mak saya pergi memancing di kawasan yang Kisi sebutkan tadi. Saya rasa tempatnya sama. Dan saya rasa saya pernah ternampak seorang makcik, tapi saya tak suruhlah bapa saya berhenti. Cuma cakap dalam hati, berani betul makcik ni jalan sorang-sorang tempat macam ni. Itu saja. Saya rasa mungkin dia lah, ataupun kalau tidak, manusia betul. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih dari Atika. Terima kasih kembali. Baik, yang ini kisah ingin saya sentuh teman-teman pendengar Misteri Jam 12. Selamat tengah malam, Casey. Pendengar-pendengar MJ12 yang sedang mendengar rancangan ini. Nama saya Encik Said. Saya ingin ketengahkan peristiwa yang saya alami bersama dengan keluarga saya. Saya pendekkan cerita sebab saya kirimkan SMS mungkin tak boleh panjang sangat. Saya ada sewa sebuah rumah. Dan sebuah rumah itu biliknya macam biasa akan dikunci. Rumah itu saya sewa hanya untuk setahun kerana ada masalah-masalah tentang rumah saya sebelum ini yang saya jual, tetapi rumah yang saya nantikan belum siap-siap. Terpaksalah saya keluar duit lebih sedikit untuk sewa sebuah rumah di salah sebuah kawasan di Singapura. Untuk pengetahuan Kisi, tempatnya adalah di kawasan Bukit Panjang di Pete Road. Pendengar Misteri Jam 12, saya diberitahulah oleh tuan rumah, katanya rumah ni disewakan, satu bilik akan dikunci, ini mengikut peraturan HDB. Dan satu bilik itu adiknya akan tinggal di dalam. Jadi nanti adiknya akan baliklah. Jadi kalau nampak adiknya jangan terkejut. Adiknya memang tak campur orang. Dia akan datang dalam rumah, masuk dalam bilik. Waktu cukup waktu dia akan keluar. Macam tu. Jadi saya pun okeylah. Sebab sewanya murah, Kisi. Lazimnya kalau saya nak sewa satu rumah, memakan jumlah $2,000. Tapi ini yang disewakan pada saya hanya $1,300 saja. Satu rumah, Kisi. Siapa yang tak nak, saya pun rebutlah peluang. Jadi beberapa hari tinggal, adiknya belum balik-balik. Saya dengan isteri pun tak pernah tertanya. Ini macam biasa anak beranak duduk dalam rumah. Kemudian anak gadis saya terbangun di waktu malam nak pergi tandas. Dan dinantikan keesokan harinya bila anak gadis dengan seorang anak lagi saya dengan saya nak keluar bertugas, kami sedang sarapan di bahagian dapur. Anak gadis saya mengatakan, Ba, semalam Ina nampak tau owner tu mi adik balik. Pukul berapa? Entah, 1+. Kata anak saya. Laki perempuan? Perempuan. Nampak dia masuk bilik, tutup pintu. Okeylah, tak apa. Mungkin dia masih dalam rumah, dalam bilik.
Jadi isteri saya pun nak buat baiklah, ketuk pintu. Assalamualaikum. Ketuk pintu bilik Casey. Anak saya kata ada orang dalam. Sebab kita sarapan nak jemput sekali lah makan bersama dengan kita. Assalamualaikum. Tak ada orang jawab. Abang rasa orang tu dah keluar tak? Entahlah bang Tak apa. Mungkin dia dah balik, dah keluar. Kita pun tak perasan. Jadi semua orang dah pergi. Beberapa malam kemudian, pendengar Ria 897, isteri saya nampak bila dia nak keluar pergi tandas. Sebab yang dikunci itu adalah master bedroom. Dalam tu ada tandas. Tempat bilik kami tak ada tandas, kena keluar pergi tandas, gunakan tandas di bahagian dapur. Isteri saya keluar bilik, ternampak budak tu balik. Jadi isteri kata dia pergi tandas, lepaskan hajat, dia keluar dari tandas, dia ketuk pintu bilik budak tu yang dia nampak rambut panjang. Masuk dalam bilik yang kosong tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dek. Kemudian dipendekkan cerita, kata abang kita Encik Said, isteri masuk bilik, kejut saya. Bang, saya rasa tak sedap hati lah bang. Macam ada benda tak kena tentang rumah ni bang. Apa awak ni cakap apa ni? Tadi saya nampak tahu abang, adik tuan rumah balik masuk dalam bilik dia. Saya pergi tandas, saya keluar balik, ketuk pintu dia tak buka. Yelah, awak ketuk pintu bilik orang tu pukul berapa? Pendengar misteri jam 12. Isteri saya tak puas hati. Dia duduk di ruang tamu, dia buka lampu sampai anak-anak bangun pergi sekolah. Saya bangun nak kerja, dia siapkan sarapan. Ketuk pintu masih tak keluar. Isteri saya duduk rumah 1 hari 1 malam, masih tak keluar-keluar. Akhirnya, isteri saya buat apa? Isteri saya menjenguk bilik itu menggunakan cermin daripada tingkap bilik anak saya. Dalam bilik kosong, tak ada orang, Casey. Pendengar misteri jam 12, kata Encik Said dipendekkan cerita. Saya tak nak beritahu dari mana saya dapat berita ini. Tapi orang kata dalam rumah tu sebenarnya dah ada penunggu Pontianak. Saya dengan isteri terpaksa batalkan kontrak kami. Deposit yang kami bayar untuk sebulan diambil begitu saja. Dan kami terpaksa batalkan kontrak dan tinggal di rumah kakak ipar untuk sementara waktu. Terima kasih Casey. Selamat tengah malam dari Encik Said. Pendengar Ria 897, sekali lagi saya ingatkan kepada anda, misteri jam 12 sememangnya hanya satu hiburan sahaja. Jangan kita terikut-ikut dan mudah percaya. Di sini ada kiriman SMS yang ingin saya bacakan, yang boleh anda juga kirimkan kepada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, hantarkan ke talian 72346. Tapi sekarang jangan kirimkanlah sebab masa pun tidak mengizinkan. Dan kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya ini. Kiriman SMS daripada Encik Wahid, katanya, apa khabar Casey? Seram betul kisah yang tadi. Dan ini mengingatkan saya kisah yang berlaku pada adik saya. Juga pernah menyewa sebuah rumah. Dan katanya kisah ini berlaku dalam bilik anak saya, dalam bilik anak kepada adik saya ni. Anaknya seringkali katanya ternampak ada seorang anak kecil yang berwajah hitam duduk di atas almari. Jadi ibunya iaitu adik saya tak percaya dengan kata-kata anaknya sebab ibunya tinggal di rumah tu dengan dia dah lama. Dan ini adalah sebuah rumah sewa. Dan berlaku katanya apa ni? Yang berlaku agak beberapa tahun yang lama, kata Encik Wahid. Dan yang menyeramkan, setiap kali anaknya akan terbangun waktu malam akan kejutkan ibunya iaitu adik saya
Kata nak tidur bersama. Jadi ibunya anggap sebagai satu alasan yang dia tak nak tidur dalam bilik seorang diri. Sebab memang sejak dari rumah lama memang nak berkepit dengan ibunya. Sampaikan ibunya tak percaya, ibunya, adik saya tidur dengan anaknya dalam bilik yang sama. Pendengar Ria 897. Jadi sebelum ni anaknya yang dia tak beritahu berapa usianya tidur dalam sebuah bilik, diasingkanlah. Kali ni kau tidur bilik kau, mama tidur bilik mama, macam tu lah saya rasa lah. Jadi bila anaknya kadang-kadang malam tu kejutkan, ma nak tidur sama ma, takutlah ada ni nampak tu. Katanya di almari sebelah atas almari nampak ada budak kecil muka hitam sedang duduk tengok mata terbeliak. Tengok dia yang sedang tidur. Siapa yang tak takut? Akhirnya ibunya dah tak tahan lagi. Ibunya nak merasakan. Adik saya tidur dengan anaknya. Katanya Encik Said, ini cerita yang diceritakan oleh adik kepada Encik Said lah. Adik saya tidur, malam pertama terus tak berani nak duduk dalam bilik tu lagi. Sama kisi. Sedang tidur, tiba-tiba dia perasan macam ada budak sedang duduk atas almari. Wajah hitam, mata terbeliak, rambut kusut masai sedang tengok. Dia dan anaknya tidur sekatil. Kisi terperanjat dibuatnya. Dengan segera adik saya suruh suami kasih balik rumah tu. Dan terpaksalah. Kisi deposit yang dibayar tak tahu berapa bulan diambil begitu saja. Dan itulah peristiwa pengalaman yang cukup menakutkan Kisi. Seram Okeylah, mungkin kita akan jawab panggilan yang terakhir sebelum saya tutup tirai. Sebab malam ni ada kerja-kerja pembaikan ataupun upgrade komputer lah. Jadi kena tutup. Mungkin ada siang sikit. 669-11897 bertemankan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Seram kisah Cik Wahid ni Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Kisi. Ya, siapa bercakap ni? Saya Samsir daripada Bedok North. Apa khabar? Baik. Ada kisah misteri, silakan. Saya ada silakan. Dua, mungkin yang panjang sama yang pendek. Boleh, silakan. Okey, ni pada tahun saya rasa 75 lah. Saya tinggal di sebuah kampung di kawasan hospital. Hospitalnya boleh disebutkan lah pasal mungkin sekarang dah dibarukan. Hospital Tan Tock Seng Hospital Jadi saya nak pergi rumah saya tu, saya harus tembus, ada 4 penjuru yang saya harus boleh jalan. Okey, jadi saya daripada Moulmein Road pergi daripada Thomson Road, saya melalui Kampung Caing dan melalui semak-semak. Kurang-kurang daripada Thomson Road tu nak menuju saya punya kampung dalam 600 ke 700 meter. Dari perjalanan situ saya terus harus tembus semak-semak yang bersebelahan di kubur Jewish Cemetery. Jadi situ mungkin tempat dia pun keras lah kan. Satu daripadanya yang boleh harus tembus pergi kampung saya. Kalau saya melalui di Balestier, saya harus tembus dengan 2 pokok. Satu dinamakan pokok ketapang dan satu pokok beringin. Sama juga kalau daripada Balestier mungkin dalam 500-600 meter daripada bus stop lah, daripada main road. Jadi apabila kalau macam sekiranya kalau saya tembus daripada pokok ketapang, itu menyeramkan tu Pasal apa? Kalau kita melalui bawah pokok ketapang, macam pokok ketapang, buah ketapang tu macam ada orang hentam. Yang jatuh, buahnya semua hijau-hijau. Apabila saya masuk ke dalam, nak sampai kampung pula pokok beringin, yang akarnya terjuntai-juntai. Apabila kita jalan bawah dia punya akar semacam imbas kita punya kepala lah, dia bawa main gitu kan, dia tiup-tiup atas. Itu menyeramkan. Jadi kalau daripada Mandalay Road, Mandalay Road, saya harus tembus bertemu dengan mortuary hospital dan pokok buluh lah yang menyeramkan juga. Pokok buluh tu sampai dia rendang, usang dah lama lah, dah tua. Jadi dia tutup sekali dengan main road. Ya, kalau kita jalan tu mungkin malam dia punya buluh tu bergeseran lah, menyeramkan lah. Sama desiran angin tu
daun-daunnya macam memanggil gitulah. Jadi kalau nak masuk kampung saya tu ada mochi lagi. Mochi dia terang jugalah daripada luar, tapi ada table bangsa orang belah-belah mayat kan. Jadi saya harus tembus waktu tu dalam pukul 12.30 lah, 12.30 malam lah kan. Lagipun last bus mungkin 12 kan time dulu kan, 7.05 lah. Jadi saya jalan di dia punya entrance lah, hospital main entrance. Saya melalui naik atas bukit dan ada 2 pokok yang keras lah. Satu pokok mangga dan ada satu pokok tempe. Jadi apabila saya jalan naik bukit pelan-pelan, dan tu saya sampai kat label punya tanah saya terdongak, ada satu nurse tau. Betul waktu itu sunyi sekali lah kan, dah 12 lebih kan, 12.30 kat 1 tu macam lah time dulu kan. Jadi apabila saya dah dongak, saya keluarkan sebatang rokok, saya nampak satu nurse yang betul-betul nak bertembung kurang-kurang 150 meter daripada saya. Jadi apabila saya dah bertembung, saya dongak, habis ni nurse ni betul nurse ke dia? Tapi apabila saya ternampak dia bukan masih bergerak berjalan tau, dia macam terjegat berdiri di situ dan memandang pada saya. Saya pun tengok juga dengan dia, tengok saya dengan mata yang betul-betul menyeramkan, menjelingkan. Saya pun jalan hampir bertembung. Jadi saya pun rasa macam tak sedap kan. Jadi ini betul ke ataupun cubaan ke? Jadi saya pun nak bikin apa? Mungkin okeylah, dia perempuan dah, macam dia perempuan. Kalau dia nak bertembung, dia takut, mungkin dia tak ikut saya. Seberang dia ada 2 lane kecil tau. Satu kereta betul, satu lane, satu kereta, satu kereta. Apa tak besar lah road dia kan. Nak menuju atas ke hospital. Jadi saya tengok dia macam hati saya pun tak sedap kan. Saya nak tengok dia betul ke tidak. Ya apabila saya seberang, dia ikut seberang juga sih. Dia ikut sebelah sana, arah saya juga. Jadi saya pun, ni betul ke tak betul ni? Saya pun hati tak sedap kan. Kalau dia betul-betul perempuan, nurse yang manusia biasa, dia tak akan ikut saya. Lagipun kalau dia ikut saya bertembung, mungkin dia takutkan saya orang lelaki-lelaki kan. Mungkin boleh lakukan sesuatu kan. Jadi saya tengok, saya seberang, dia pun seberang. Akhirnya saya bertembung kan. Dengan mata saya tengok paras mata dia, betul-betul dia penungkan saya sambil berjalan dekat. Saya pun tak sedap lah. Rokok yang saya ambil tu pun saya bakar kan. Keluarkan mantis saya bakar. Akhirnya bertembung juga kan. Apabila saya tenungkan dia pun tenungkan saya. Pelan. Akhirnya saya lepas. Tapi saya tak pandang belakang. Apabila saya dah belok tu di pokok yang betul-betul yang tempat keras tu, akhirnya ada satu lembaga yang cross saya punya way tu. Nak menuju ke rumah kan. Cross saya punya way. Terus masuk dekat semak, hilang. Saya pun jalan sampai ke rumah. Itu mesti yang pertama lah pengalaman saya. Yang keduanya, pendek je lah, mungkin tahun 70-an jugalah kan. Waktu saya dalam 12 lebih 1 gitulah, 12 lebih 1 jugalah saya naik basikal kan. Dulu waktu remaja. Saya melalui itu entry juga daripada hospital. Jadi apabila saya nak balik kampung, saya ternampak satu makcik lah kan. Makcik ni mungkin berobatkan orang. Apabila saya nak turun, nak sampai kampung, ada selalunya kampung kan ada orang tempat cuci kain, paip-paip di luar kan, tempat bilik air. Dia sedang, maaf cakap lah dia sedang bogil. Bulan pun mengambang. Dia sedang bogil, mungkin tanpa pakaian orang dia hitam. Saya tahu makcik tu, dia tak berapa tinggi tu. Tapi apabila saya dah tolak basikal saya nak melalui itu lorong yang masuk dekat rumah saya tu. Rumah saya bawah lah, mungkin ni paip di atas kan. Jadi dia
dia tahu yang orang jalan, dia berdiri Casey. Mula dia duduklah mandi dengan air bunga ni semua dah mula mengambangkan. Jadi apabila dia berdiri, dia tengokkan saya. Saya tengok muka dia dengan jelas dan terang, mata dia yang bulat, besar, merah macam biji sagu. Akhirnya dia macam tinggi tu orangnya, dengan rambut panjang. Tapi dia perempuan lah, bukan lelaki-lelaki. Bila saya jalan depan dia tu kan, saya pun tengok dia lagi, dia tengokkan saya dengan mata yang merah sekali. Mungkin ini ada dia punya ilmu ke apa kan. Saya turun. Apabila saya turun kan, ada lagi satu benda yang betul-betul macam menangkap kaki saya lah, kan. Jadi apabila dia menangkap, saya ronta-ronta tak boleh. Akhirnya saya macam ada juga baca sesuatu kan. Jadi saya baca, akhirnya macam genggaman tu terlepas daripada tangan dia lah mungkin tu kan. Itu ajalah kisah pengalaman saya. Terima kasih ya. Terima. Baiklah, saya jumpa anda esok malam dan terus bersama Ria Insomnia.